Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita mulakan dengan keputusan perlawanan pusingan kelayakan Euro 2024. Kumpulan A, Sepanyol menang tipis 1-0 ke atas pasukan Norway. Kumpulan D, Turki menang selesa 4-0 ke atas pasukan Latvia. Wales menang 2-1 ke atas pasukan Croatia. Kumpulan E, Republik Czech menang 1-0 ke atas pasukan Faroe Island. Poland seri 1-1 dengan pasukan Moldova. Kumpulan I, Switzerland seri 3-3 dengan pasukan Belarus. Romania menang 4-0 ke atas pasukan Andorra. Kita lihat dulu perkembangan bola sepak di arena tempatan. FAM umumkan venue rasmi final Pesta Bola Merdeka 2023. FAM secara rasmi mengumumkan Stadium Nasional Bukit Jalil sebagai venue rasmi aksi final Pesta Bola Merdeka 2023. Menurut daripada Setiausaha Agung FAM, Datuk Nur Azman Haji Rahman, keputusan ini dibuat selepas menilai semula faktor yang berbangkit. Ini termasuklah maklumat terbaru hasil tinjauan ke atas padang SNBJ yang dibuat FAM dan juga Pembadanan Stadium Malaysia. SNBJ merupakan home of Harimau Melaya dan juga penjualan tiket sudah melebihi 10,000 setakat ini. Dan tiada venue lain sekitar Lembah Kelang yang mampu menampung kapasiti tersebut selain SNBJ. Jika dipindahkan ke Stadium Sultan Ibrahim ataupun Stadium Sultan Mizan di Terengganu, ia sudah pasti akan menimbulkan lebih banyak masalah kepada para penyokong yang telah membeli tiket untuk perlawanan tersebut. Selain itu, FAM juga mengambil kira pandangan jurulatih Malaysia iaitu Kim Panggon yang berpendapat penggunaan rumput Zonzoisia adalah lebih baik daripada menggunakan rumput jenis cow grass. Justru itu, semua penyokong Harimau Melaya diseru untuk memenuhi SNBJ pada aksi final akan berlangsung esok pada jam 9 malam. JDT jalin kerjasama dengan UTM. JDT terus memantapkan aspek pendidikan pemain akademi mereka dengan menjalankan kerjasama dengan Universiti Teknologi Malaysia ataupun UTM. Kerjasama ini diumumkan menerusi satu hantaran di laman media sosial rasmi milik mereka semalam. Menerusi kerjasama ini, pelatih Akademi Harimau Selatan berpeluang menyambung pengajian dalam program diploma sukan dan juga kecergasan yang ditawarkan di UTM. Kerjasama ini membolehkan pemain-pemain akademi mengejar impian mereka sebagai pemain bola sepak profesional tanpa melupakan pelajaran sebagai bekalan pada masa hadapan. Pemain-pemain yang mengikuti program ini juga diberikan pilihan menyambung pengajian di peringkat sarjana muda. Sebagai permulaan, seramai 27 orang pelatih berusia 18 tahun dan juga ke atas bahkan mendaftar sebagai pelajar UTM bagi mengikuti program ini secara sepenuh masa. Sebelum ini, JDT memiliki hubungan baik dengan UTM di mana pelatih akademi boleh tinggal di asrama di institusi berkenaan dan menggunakan fasiliti sukan yang ada di situ. Kita ke aksi bola sepak di Eropah. Scotland dan juga Sepanyol sah layak ke Euro 2024, manakala Erling Haaland gagal bersama dengan Norway. Scotland berjaya menempah slot ke Euro 2024 buat kali kedua secara berturut-turut selepas Sepanyol mengalahkan pasukan Norway pada awal pagi tadi. Keputusan itu membolehkan pasukan Scotland kekal berada di kedudukan 2 teratas kumpulan untuk melayakkan diri ke kejohanan yang akan berlangsung di Jerman tahun hadapan. Scotland telah memenangi 5 daripada 6 perlawanan pusingan kelayakan setakat ini dan itu sudah cukup untuk menunjukkan kualiti yang mereka ada semasa di bawah kendali Steve Clarke pada ketika ini. Kegagalan pasukan Norway pada pusingan kelayakan kali ini agak mengejutkan kerana mereka dibarisi oleh penyerang terbaik EPL musim lalu iaitu Erling Haaland dan juga pemain tengah terbaik pasukan Arsenal iaitu Martin Odegaard. Spanyol pula walaupun bermula dengan hambar pada awal pusingan kelayakan tempoh hari, tetapi kini mereka layak dengan selaku juara kumpulan, berkongsi 15 mata dengan pasukan Scotland tetapi dibezakan dengan jumlah jaringan. Kemenangan Wales ke atas pasukan Croatia beri harapan baru untuk mereka. Dua jaringan Harry Wilson sudah cukup untuk membantu pasukan Wales menewaskan semi-finalis Piala Dunia 2022, iaitu pasukan Croatia 2-1 untuk membuka kembali harapan mereka untuk layak ke pusingan akhir kejohanan Euro 2024 yang akan berlangsung di Jerman tahun hadapan. Wales berjaya meminta pasukan Croatia untuk berada di kedudukan kedua kumpulan D pada ketika ini, berkongsi dengan 10 mata tetapi berbeza daripada segi jaringan. Walau bagaimanapun, mereka perlu berapa misi mesti menang ketika menentang pasukan Armenia dan juga pendahulu kumpulan iaitu pasukan Turki pada baki 2 perlawanan akhir mereka sebelum melayakkan diri ke Euro 2024 nanti. Croatia pula dilihat memiliki jalan lebih mudah apabila akan bertemu dengan pasukan Armenia dan juga pasukan Latvia pada baki 2 perlawanan akhir mereka dan jika mereka menang, maka mereka akan mengiringi pasukan Turki ke pusingan akhir nanti. England berpeluang untuk layak ke Euro jika mereka berjaya meloloskan pasukan Itali.
England kini belum lagi tewas dalam pusingan kelayakan Euro, dengan mereka sedang mendahului kumulasi dengan 13 mata daripada 5 perlawanan sebelum ini. Jika mereka berjaya meneruskan pasukan Itali pada awal pagi Rabu nanti, mereka akan layak selaku pendahulu kumulasi. Pasukan Belgium, Perancis dan juga Portugal sudah mengesahkan tempat mereka ke pusingan akhir. England kini berada di landasan yang tepat untuk mengakhiri kemarau trofi mereka yang sudah semakin lama menghantui pasukan mereka. England sudah pun meneruskan Itali pada perlawanan pertama pusingan kelayakan tempoh hari dan sudah pasti akan layak jika mereka meneruskan Itali lagi nanti. Tetapi jika mereka tewas ataupun seri, mereka perlu mengharapkan Ukraine dan juga Itali tidak berjaya meneruskan pasukan Malta dalam perlawanan seterusnya. Jika Ukraine berjaya meneruskan pasukan Malta, maka mereka terpaksa menanti sehingga ke saat akhir untuk memastikan yang mereka layak ataupun tidak ke pusingan seterusnya. Manchester United buat keputusan tentang masa depan McTominay. Manchester United mendedahkan yang mereka tidak berada dalam keadaan yang tergesa-gesa untuk menjual pemain tengah mereka, iaitu Scott McTominay. Dia yang berjaya menjadi hero pasukan Manchester United dengan menjadikan 2 gol lewat ketika mereka meneruskan pasukan Brentford tempoh hari, mengurangkan sedikit tekanan ke atas Erik ten Hag. Masalah kecederaan yang sedang membelagu kem pasukan Manchester United pada ketika ini membolehkan McTominay tampil menjadi penyelamat, dan prestasi semasanya pada ketika ini sudah pasti mempengaruhi keputusannya untuk melepaskannya ataupun tidak. West Ham ada memberikan tawaran pada musim panas yang lalu dengan harga 30 juta pound, tetapi United belum bersedia untuk melepaskannya. Mereka kemudiannya melepaskan Fred ke Fenerbahce dan membawa masuk Sofyan Amrabat secara pinjaman untuk memberikan lebih saingan kepada beliau. Melihat kepada situasi sekarang ini, agak mustahil untuk United melepaskan McTominay, tetapi mereka tidak menolak jika ada tawaran lumayan untuk mereka melepaskan pemain tersebut. Manchester City masih mahukan Toni Kroos. Manchester City dilaporkan masih menaruh minat mereka kepada pemain tengah pasukan Real Madrid, iaitu Toni Kroos. Kroos yang kini sudah pun berusia 33 tahun, sedang berada dalam tahun terakhir kontraknya bersama dengan pasukan gegasi La Liga itu. Dilihat belum menunjukkan tanda-tanda mahu menggantung buknya dalam masa terdekat ini. Dia pernah bermain di bawah kedalam Pep Guardiola ketika bersama pasukan Bayern dan dikatakan tidak akan berdepan dengan masalah jika menyertai Pep di pasukan Manchester City. Walaupun bakal berusia 34 tahun pada musim hadapan, Pep masih mahu membawa masuk dia ke Etihad kerana tahu kebolehan dan kualiti yang dia ada masih ada untuk menampung bahagian tengah mereka yang pada ketika ini sedikit bermasalah akibat ramai mengalami masalah kecederaan. Jika Kroos tidak melanjutkan lagi kontraknya bersama dengan pasukan Real Madrid pada hujung musim nanti, maka dia akan meninggalkan pasukan itu secara percuma dan Pep sudah pasti akan gembira mengenainya. Thomas Tuchel mahu lebih ramai pemain berkualiti. Pengendali pasukan Bayern Munich, Thomas Tuchel, mengeluarkan pendapat yang pasukannya itu memerlukan lebih ramai pemain berkualiti dalam memastikan skuad depth mereka berada dalam keadaan selamat. Yang mereka memerlukan defensive midfielder pada ketika ini. Bayern telah menuruti kemauan Tuchel apabila berjaya membawa masuk Harry Kane daripada Spurs pada musim panas yang lalu. Bayern kini ketinggalan di belakang Leverkusen yang pada ketika ini sedang gah mendahului Bundesliga. Tuchel berharap mereka akan mendapatkan sekurang-kurangnya 2 pemain lagi pada posisi tersebut pada bulan Januari nanti. Bruno Guimaraes ada klausul perpindahan ke Barcelona. Pemain tengah pasukan Newcastle, Bruno Guimaraes, yang baru saja menandatangani kontrak 5 tahun bersama pasukan itu selepas hanya 18 bulan berada di sana. Media daripada Spanyol mendedahkan yang terdapat klausul perpindahan ke Barcelona dalam kontrak baru pemain itu. Perkara tersebut bagaimanapun hanyalah kabar angin dan memang terdapat release clause dalam kontrak terbarunya itu. Tetapi bukan hanya untuk Barcelona, tetapi untuk mana-mana pasukan mahu mendapatkannya. Klausul itu dikatakan bernilai 100 juta pound, meletakkan ia sebaris dengan Declan Rice dan juga Moises Caicedo. Barcelona akan cuba dapatkan Sancho pada bulan Jun nanti. Barcelona dilaporkan akan cuba mendapatkan jadual Sancho pada bulan Jun tahun hadapan selepas dia dilihat telah digantung daripada terlibat dengan sebarang aktiviti bola sepak bersama dengan pasukan Manchester United. Mereka bagaimanapun tidak mendedahkan berapakah nilai yang akan cuba mereka tawarkan nanti. Liverpool kekal positif untuk dapatkan Andre. Liverpool kekalkan momentum positif mereka untuk cuba mendapatkan pemain tengah Fluminense, iaitu Andre pada bulan Januari nanti. Mereka juga dikatakan sudah mendapatkan tanda tangan pemain itu secara pre-kontrak dan akan mendapatkannya secara rasmi. Sebaik saja jendela perpindahan dibuka nanti. Arsenal kekal minat mereka dengan Santiago Jimenez. Arsenal masih mengekalkan minat mereka terhadap penyerang pasukan Feyenoord, iaitu Santiago Jimenez, yang masih begitu cemerlang di Liga Belanda pada ketika ini. Mereka bagaimanapun terpaksa berdepan dengan saingan daripada Spurs, Real Madrid dan juga Borussia Dortmund yang turut mematikan pemain tersebut.
Inter Milan tidak tolak kemungkinan untuk dapatkan Onana semula. CEO pasukan Inter Milan, Beppe Marotta, tidak menolak kemungkinan untuk mereka mendapatkan semula bekas penjaga gol mereka yang kini sedang beraksi bersama pasukan Manchester United. Beliau juga berpendapat yang segalanya tidak mustahil dalam dunia bola sepak. Jesse Lingard terpaksa menanti lagi. Bekas pemain Manchester United, Jesse Lingard, terpaksa menantikan satu masa lagi selepas dia dikatakan tidak boleh untuk menyertai pasukan Al-Ettifaq pada Januari nanti akibat daripada undang-undang Liga Pro Arab Saudi yang melimitkan kemasukan pemain luar pada ketika ini. Dia masih lagi belum menemui mana-mana kelab yang mahu mendapatkannya pada ketika ini. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.